Tahun 5, Adab dan Akhlak, tajuk Adab menziarahi jenazah dan kubur dan Adab di majlis keramaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah tahun 5 bagi ulang kaji. Tajuk bagi tahun 4. Okey, hari ini adalah pelajaran yang kelima, iaitu Adab menziarahi jenazah dan kubur. Dan pelajaran yang keenam, iaitu adab di majlis keramaian. Baiklah, yang pertama, tajuk yang kita akan ulang kaji ialah adab menziarahi jenazah dan kubur. Apakah itu jenazah? Jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia, sama ada lelaki, perempuan atau kanak-kanak. Itu adalah pengertian jenazah. Jenazah itu hendaklah orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, adab menziarahi jenazah. Apakah dia adab-adabnya? Yang pertama, hendaklah memakai pakaian yang menutup aurat. Seperti yang kita sedia maklum, aurat lelaki ialah dari pusat hinggalah ke lutut. Manakala perempuan semua kecuali muka dan telapak tangan. Seterusnya, solat jenazah berjemaah, iaitu apabila sampai di tempat rumah jenazah tu ataupun di masjid yang tempat jenazah berada tu, kita hendaklah melakukan solat jenazah beramai-ramai. Yang ketiga, kita hendaklah bertolak ansur semasa berada di sana. Janganlah kita melakukan kekacauan ataupun pergaduhan. Yang keempat, kita hendaklah memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Contohnya, kita boleh membawa sedikit makanan untuk keluarga si mati kerana kita tahu keluarga mereka telah ditimpa kematian. Jadi, mestilah mereka tidak sempat untuk menyediakan apa-apa untuk para tetamu. Jadi, tugas kita lah untuk membawa makanan kepada mereka supaya mereka boleh makan dan juga boleh memberi kepada tetamu yang lain. Yang seterusnya, membanyakkan membaca Al-Quran dan doa. Contohnya, baca surah Yasin. Dan yang akhir sekali, kita hendaklah mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada adab menziarahi perkuburan ataupun tanah perkuburan. Yang pertama, kita hendaklah memberi salam kepada ahli kubur. Macam mana cara dia? Caranya adalah Assalamualaikum ya ahli kubur, iaitu tidak kisahlah masa awak pergi ke tanah perkuburan ataupun masa awak melalui di kawasan perkuburan, lafaz salam macam itulah yang awak kena lafazkan. Yang kedua, semasa awak sampai di tanah perkuburan dan awak duduk di kubur yang awak hendak lawati itu, awak hendaklah membaca Al-Fatihah, surah-surah dan juga doa tahlil. Yang ketiga ialah tidak melangkah di atas kubur. Bila kita berada di kawasan tanah perkuburan, kita hendaklah memerhatikan batu nisan yang berada di situ. Kerana batu nisan itu melambangkan itu adalah kubur, tempat kubur seseorang. Jadi janganlah awak melangkah ke atas itu. Hendaklah lalu dekat tepi-tepi itu. Seterusnya adalah menutup aurat. Ini sama jugalah macam adab menziarahi jenazah tadi, iaitu menutup aurat. Yang seterusnya, menjaga kebersihan tanah perkuburan. Semasa kita melawat tanah perkuburan, kita bersihkanlah daun-daun yang ada sekali dekat tanah perkuburan tu kan. Ada daun-daun kering, macam ada sampah-sampah lain, kita boleh bersihkan. Okey, seterusnya kita tidak boleh berbual kosong. Janganlah kita berbual perkara yang tidak berfaedah di tanah perkuburan. Kita hanya perlu membaca Fatihah, kita membaca surah Yasin dan juga doa-doa yang telah ditentukan. Dan seterusnya, tidak berlari-lari di perkuburan. Tempat perkuburan ni bukan tempat permainan, bukan tempat untuk awak bermain-main sampaikan kena lari-lari. Maknanya awak kenalah berjalan dengan sopan dan juga tertib. Dan akhir sekali, awak semua hendaklah mendoakan penghuni kubur supaya mereka semua diampunkan dosa oleh Allah dan dimasukkan ke syurga Allah. Seterusnya, kita beralih pula kepada akibat tidak mengamalkan adab menziarahi jenazah dan kubur. Akibat ni adalah keburukan yang buruk. Apakah keburukan jika kita tidak mengamalkan adab
semasa menziarahi jenazah dan juga kubur. Yang pertama, kita akan mendapat dosa sebab kita tidak mengamalkan adab-adab, jadi kita akan mendapat dosa. Yang kedua, kita akan dimurkai oleh Allah dan juga Rasulullah. Yang ketiga, kita akan dibenci oleh rakan dan masyarakat kerana mereka tengok kita ni tidak menghormati tanah perkuburan dan juga tidak menghormati jenazah. Jadi mereka tidak sukalah dekat kita masyarakat ni. Jadi kita hendaklah berkelakuan baik. Yang seterusnya akan runtuh maruah diri kita ataupun harga diri kita. Okey, seterusnya hikmah beradab ketika menziarahi kubur. Hikmah itu adalah kebaikan. Yang pertama, kita akan dapat mengambil pengajaran. Maksudnya di sini, bila kita lihat orang yang telah meninggal dunia, itu akan menimbulkan rasa insaf kepada diri kita dan kita akan bermuhasabah diri dan memberi pengajaran kepada diri kita. Okey, yang kedua akan merapatkan hubungan dengan keluarga si mati. Apabila kita pergi melawat mereka, jadi ini akan merapatkan lagi lah silaturahim antara sesama kita. Yang ketiga, meringankan kesedihan keluarga si mati. Bila kita pergi melawat keluarga si mati, jadi kesedihan mereka akan berkurang kerana mereka nampak ramai kawan-kawan arwah datang melawat arwah. Jadi akan menambahkan kegembiraan lah sedikit. Okey, dan akhir sekali, mendorong untuk melakukan ibadah. Bila itu menjadikan pengajaran kepada kita, secara tidak langsung membuatkan kita akan lebih beribadah dan menurut segala ajaran daripada Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai ulang kaji bagi pelajaran 5. Sekarang kita beralih pula kepada pelajaran 6, iaitu adab di majlis keramaian. Okey, pertama sekali kita kena tahu apakah itu majlis keramaian. Majlis keramaian bermaksud majlis yang mempunyai orang ramai. Contohnya, majlis perkahwinan, majlis kesyukuran, majlis tahlil dan lain-lain lagi. Okey, apakah adab-adab yang perlu kita amalkan semasa berada di majlis keramaian? Yang pertama, kita hendaklah memberi salam dan juga berjabat tangan dengan tetamu-tetamu yang berada di situ. Yang kedua, kita hendaklah memakai pakaian yang sopan dan juga yang menutup aurat. Yang ketiga, kita hendaklah berbual perkara berfaedah dengan suara yang sederhana. Kita janganlah bersuara dengan suara yang kuat kerana akan mengganggu orang lain. Yang keempat, kita hendaklah menjaga adab dan tingkah laku kita semasa berada di dalam majlis tersebut. Yang kelima, kita hendaklah duduk dengan tertib dan sopan. Dan yang keenam, kita hendaklah memenuhkan tempat di barisan hadapan dahulu. Jika kita sampai di sesuatu majlis, kita hendaklah duduk di barisan hadapan dahulu supaya orang lain yang datang lambat tu ataupun yang datang terkemudian bolehlah memenuhkan barisan-barisan yang seterusnya. Baiklah, di sini Ustazah akan bagi contoh majlis keramaian, iaitu macam yang Ustazah cakap tadi, kenduri kahwin, majlis kesyukuran, majlis tahlil, majlis hari lahir dan lain-lain. Okey, apakah adab makan di majlis keramaian? Ni Islam ni adalah agama yang syumul, agama yang sempurna, sehingga kan adab makan pun Islam ajar dekat kita. Yang pertama, kita hendaklah apa? Kita hendaklah membasuh tangan sebelum dan juga selepas makan. Itu penting. Kita kena basuh tangan. Jangan makan dengan keadaan tangan yang tidak dibasuh, sebab tangan kita tu dah macam-macam kita sentuh, dah macam-macam bakteria. Jadi kita hendaklah membasuh tangan kita. Yang kedua, kita hendaklah membaca doa sebelum dan juga selepas makan. Yang ketiga, kita hendaklah duduk dengan sopan. Yang keempat, kita hendaklah makan dengan beradab. Yang kelima, kita hendaklah makan menggunakan dengan tangan kanan. Yang keenam, kita tidak boleh bercakap ketika makan. Dan yang akhir sekali, kita hendaklah mengambil makanan yang paling hampir dengan kita. Kita hendaklah mengutamakan makanan yang paling hampir dengan kita lah. Kalau makanan tu berada jauh dengan kita, contoh meja kan, meja tu besar. Jadi makanan yang kita nak tu macam berada jauh dengan kita, kita boleh suruh orang yang berdekatan dengan meja tersebut hulurkan kepada kita. Okey, yang seterusnya adab minum di majlis keramaian. Kalau tadi makan, yang ini adalah adab minum. Yang pertama, kita hendaklah tuang minuman dengan berhati-hati. Yang kedua, kita hendaklah minum secara perlahan-lahan.
Yang ketiga, kita hendaklah duduk ketika minum. Tidak boleh minum sambil berdiri. Yang keempat, kita tidak boleh minum air yang terlalu panas. Kita kena biarkan air itu sejuk seketika, barulah kita minum. Yang seterusnya, kita hendaklah tidak membazir semasa minum. Maksudnya, bila kita tuang tu, kita tuang sedikit-sedikit dahulu. Jangan kita tuang tu terus banyak. Nanti tidak dapat habiskan minuman tersebut. Yang akhir sekali adalah kita tidak boleh bercakap ketika minum. Ini samalah juga dengan adab makan tadi. Okey, baiklah. Sekarang perkara yang dilarang semasa di majlis. Apakah perkara yang dilarang? Yang dilarang ni yang tidak boleh kita buat. Yang pertama, kita tidak boleh mencela ataupun menghina orang lain. Ataupun dari segi kata yang lain adalah kita tidak boleh mengumpat semasa berada di majlis keramaian. Yang kedua, kita tidak boleh membuka keaiban orang. Ini sama jugalah macam mengumpat tadi. Yang ketiga, kita tidak boleh duduk di tempat laluan orang. Maksudnya tempat laluan orang keluar masuk, dekat situlah awak duduk. Tak bolehlah nanti awak mengganggu laluan tersebut. Yang seterusnya adalah awak mencelah percakapan orang lain. Bila kita tengok orang lain tengah bercakap, kita jangan menyampuk. Okey, yang seterusnya, kita tidak boleh berbisik-bisik. Nanti akan mengakibatkan orang lain terasa macam awak sedang mengumpat dia. Kalau nak bercakap, jangan berbuat bisik-bisik lah. Okey, akhir sekali adalah kita tidak boleh membuat bising di majlis keramaian kerana itu akan mengganggu orang lain. Okey, sekarang kita akan membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maksudnya, ya Allah, berkatilah kami dengan apa jua rezeki yang Engkau berikan dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu adalah doa sebelum makan. Okey, sekarang doa selepas makan. Doa selepas makan ialah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang Islam. Okey, akhir sekali kita akan belajar hikmah beradab di majlis keramaian. Apakah hikmah dia? Hikmah ni adalah kebaikan. Yang pertama adalah nama baik kita akan terpelihara. Ialah bila kita beradab di dalam sesuatu majlis, maknanya nama baik kita pun akan terpelihara. Yang kedua, majlis berjalan lancar tanpa gangguan. Yang ketiga, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran apa? Ganjaran pahala. Yang keempat, dapat merapatkan hubungan sesama tetamu. Dan yang akhir sekali, majlis akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Ustazah rasa setakat ini sahajalah pembelajaran kita hari ini. Apa yang Ustazah baca tadi adalah semuanya Ustazah ambil daripada buku nota padat UPKK. Jadi awak semua boleh rujuklah daripada buku tersebut. Okey, insya-Allah Ustazah akan bagi latihan dekat awak. Jadi awak bolehlah buat latihan tersebut dan hantar kepada nombor Ustazah melalui Telegram. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.